Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana hadir ke channel YouTube saya. Baiklah, pada kali ini saya akan membentangkan tentang pentaksiran berterusan GPPP 1092 Penghantar Pengajian Pendidikan. Yang lecturer saya adalah Encik Anwi bin Hussein. Baik, sebelum saya melanjutkan pembentangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Akil Danish bin Zairul Azim, PPISMP 2023-2028. Angka giliran 20230923100055 daripada unit Bahasa Melayu 3. Baiklah, kita masuk kepada soalan tugasan pentaksiran berterusan. Tugasan 2 secara persembahan. Idea dia adalah pemanfaatan digital memperkasakan pendidikan holistik. Anda dikehendaki menghasilkan satu video produk yang boleh digunakan sebagai alat bantu mengajar atau produk lain yang bersesuaian dengan bidang pengkhususan anda. Video ini perlu dimuat naik ke channel YouTube masing-masing. Jadi spesifikasi projek anda boleh tengok. Saya akan baca nombor 3. Video ini dipersembahkan dalam pembentangan di kelas masing-masing dengan mengaitkan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasi terhadap guru berjiwa pendidik. Baiklah, kita masuk ke slide yang pertama. Jadi kita kenal dulu apa itu bahan bantu mengajar ataupun BBM. Bahan bantu mengajar atau alat bantu mengajar merupakan suatu kelengkapan yang digunakan oleh guru untuk membantu dalam menyampaikan pengajaran dalam bilik darjah. Ia tidak semestinya buku teks, papan tulis, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi melibatkan semua panca indera dan apa yang boleh dirasakan oleh pelajar. Baiklah, di sini saya berikan kategori bahan bantu mengajar. Ada 2 kategori bahan bantu mengajar, iaitu bahan bantu mengajar bukan elektronik dan bahan bantu mengajar secara elektronik. Jadi, apakah itu bahan bantu mengajar bukan elektronik? Jadi, di sini bahan bantu mengajar bukan elektronik merupakan bahan yang masih menggunakan papan tulis. Bahan ini biasanya digunakan untuk mencatat maklumat ketika sedang mengajar. Antara bahan bantu mengajar bukan elektronik adalah buku teks, papan pameran, fail tegak dan bahan bacaan, gambar, kad imbasan, carta grafik, papan pengajaran, model dan boneka. Seterusnya, kita masuk kepada bahan bantu mengajar elektronik. Ia merupakan bahan bantu mengajar yang menggunakan teknologi elektronik. Ia digunakan untuk mencatat isi-isi penting ketika mengajar. Antara bahan bantu mengajar elektronik adalah overhead project, OHP, transparansi, pita slide, radio, televisyen dan VCR, filem tayangan dan komputer. Jadi, apa manfaat BBM ni? Di sini ada 6 manfaat BBM yang saya paparkan. Yang pertama adalah memudahkan guru untuk mengetahui murid tersebut sudah memahami pembelajaran yang sudah dipelajari ataupun tidak. Yang kedua, menimbulkan minat murid untuk belajar dan kekal menumpukan perhatian sewaktu PDP. Yang ketiga, membuka minda murid tentang suasana PDP yang menyeronokkan dan pembaharuan. Yang keempat, murid boleh menjawab kuis atau latihan di rumah dengan mudah. Yang kelima, merangsang minda murid untuk belajar. Dan yang terakhir, yang keenam, suasana kelas menjadi ceria dan seronok. Baik, di sini saya sertakan contoh BBM yang sesuai dalam bidang saya, iaitu Bahasa Melayu. Jadi saya memilih dalam bidang pengkhususan literasi bahasa, yang di mana saya mengambil peringkat literasi menulis di peringkat pra-bacaan, yang di mana ini memfokuskan hanya kepada jari-jari murid sahaja, kerana peringkat ini murid hanya memfokuskan kepada jari sebelum mereka memegang pensel.
Jadi aktiviti yang pertama yang saya gunakan bahan bantu mengajar secara elektronik ni adalah yang diberi nama padan dan lukis, yang di mana murid perlu mengisi tempat kosong dengan perkataan yang telah disediakan oleh guru ke tempat kosong dan melukis semula objek ataupun gambar tersebut. Dan yang kedua, aktiviti yang telah saya buat fokus kepada jari juga, iaitu perabacaan di peringkat literasi menulis, iaitu membentuk plastisin. Ini adalah secara bahan bantu mengajar bukan elektronik, yang di mana murid perlu mengikut apa yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan bahan yang disediakan oleh guru ataupun murid itu sendiri. Okey, saya akan sertakan video, anda boleh tengok. Baiklah, video yang pertama ini adalah bahan bantu mengajar elektronik, yang di mana pelajar perlu menyusun perkataan-perkataan yang ada di bahagian atas yang telah saya sediakan dan memasukkan ke dalam kotak-kotak yang telah saya sediakan ni. Contohnya macam ni. Okey, kita masukkan. Kemudian pelajar ataupun murid perlu melukis semula objek yang berada di bahagian kiri dan melukis semula di dalam kotak yang berada di bahagian kanan ini. Okey, macam ni saya akan tunjukkan contoh. Seterusnya, cikgu nak ajar cara membuat siput menggunakan tanah liat. Okay, di sini cikgu ada banyak jenis warna tanah liat. Jadi sekurang-kurangnya kena ada 4 warna tanah liat. Okay, sekarang cikgu nak buat siput. Jom kita buat badan dia dulu. Okey, yang pertama kita bulat-bulatkan dulu. Macam ni, guna tapak tangan, letakkan tanah liat dekat tengah-tengah. Tu buat bulat. Bulatkan tangan. Okey. Dah bulat, bentuknya bulat macam ni. Letak atas meja. Golikkan dia. Golikkan dia macam ni. Okey, jadi tengok pada jari. Kalau dah besar macam ni, jari kecil ni, jari kelingking ni, samakan dia. Besarkan jari. Ikut jari. Kalau jari tu besar, maknanya besar lah. Ikut. Okey, lepas dah jadi panjang macam ni, awak bengkokkan ke atas sikit. Bengkokkan. Macam tu. Lepas tu tekan sikit. Ini adalah kepala dia. Ini kepala dia. Okey. Bengkok. Lagi macam ni. Okey. Okey, tekan sikit bahagian kepala dia. Okey, dah siap dah bahagian badan. Okey, sekarang kita nak buat cengkerang dia pula. Cengkerang dia awak boleh pilih je mana-mana yang colour. Jadi cikgu nak buat warna purple. Okey, warna purple. Okey, step yang sama juga.
kita bulatkan dia dulu. Bulatkan. Okay, lepas dah bulat. Okey, kali ni kita bagi dia panjang. Cikgu nak awak buat jadi panjang macam ni. Panjang macam ni, okey. Okay. Cara nak bagi dia panjang, awak gelek je. Awak gelek lama-lama. Okey. Gelek lama-lama. Nampak dia dah makin panjang. Okey. Gelek ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Tekan sikit, gelek kiri kanan. Okey, boleh guna dua tangan juga. Sambil tekan. Tekan kiri kanan. Ni tekan kuat sikit. Setelah panjang macam ni, bahagian hujung ni awak kena tekan kuat sikit supaya bagi dia nipis, bagi dia kecil. Sebab apa? Sebab nanti kita nak gulung. Dia yang hujung ni besar, hujung ni kecil. Okey. Okey, tengok cikgu punya. Sebelah ni besar, yang ni yang kecil. Okey, yang kecil ni awak pusingkan je. Pusing sampai sini. Okey, ikut cikgu ya. Awak pusing. Pusing. Pusing dia. Pusing lagi, pusing sampai habis. Okey, dah jadi bentuk badan siput. Okey, lepas dah jadi ni, awak letak dekat belakang badan siput. Okey, dah cantik dah. Kemudian kita nak buat dia punya mata. Okey, mata dia cikgu nak buat warna hijau pekat ni. Ini kita pakai sikit je. Yang pertama, macam biasa kita buat bulat. Kita buat 2 bulat. Okey, lepas tu kita panjangkan dia juga. Panjangkan dia. Okay, macam ni. Itu kita potong tapis sikit. Okay, yang satu lagi ni, kalau dah ada yang macam ni, awak pakai je yang macam ni. Dia awak cabut, dia bagi sama dengan yang satu lagi ni. Jadi nak kena ada 2. Okay. Bila dah jadi macam ni, awak letak dekat sini, dekat atas kepala dia. Ni tempat mata dia. Okay, satu lagi kita letak macam ni. Okay, tekan sikit. Okay, kemudian kita buat mata dia. Mata dia warna putih dan hitam. Ini awak ambil sikit je. Bagi dia nak buat kecil. Okey. Besar ni je. Kita bulatkan dia juga. Dan tekan sikit. Tekan bagi dia lepeh. Kemudian kita letak kat mata. Okay, yang ni pun bagi dia bulat dan tekan supaya dia lepeh. Okey. Letak di mata. Kemudian ambil warna hitam, cubit kecil dan bulat-bulatkan. Letak di tengah-tengah warna putih. Kemudian kita ambil lagi cubit kecil, bulat-bulatkan dia, letak dekat tepi dia lagi, bagi tepi satu lagi mata. Okey. Kemudian dah siap ada mata, siput mesti ada mulut kan? Okey, kita buat mulut dia pula. Mulut dia senang je, kita ambil kecil juga. Lepas tu kita bulatkan dan kita panjangkan dia. Okey, kita panjang macam ni, panjang. Lepas tu kita letak, kalau nak bagi senyum bagi dia senyum, kalau nak buat dia masam bagi dia masam. Okey. Dia senyum. Kemudian kita buat lidah dia kita buat warna merah. Okey. Jadi kita buat warna merah. Lepas tu kita bulat-bulat, kita penyet dia. Dan kita letak saja. Okey, dah siap siput kita yang pertama. Jadi murid-murid dekat rumah boleh buat macam-macam lagi jenis haiwan. Nak buat siput ke, nak buat unta ke, nak buat bola boleh, nak buat huruf-huruf pun boleh. Nak buat kucing, nak buat kura-kura. Okey. Sekian saja. Terima kasih. Baiklah, apa tujuannya aktiviti yang telah saya tunjukkan 2 aktiviti tersebut? Okey, tujuannya yang pertama melatih pergerakan tangan dan jari. Kerana pada peringkat ini hanya memfokuskan tangan dan jari sahaja untuk melembutkan jari sebelum mereka menggunakan pensil untuk menulis perkataan. Okey, yang kedua melatih pergerakan mata. Jadi dalam aktiviti yang kedua tadi, pelajar akan menggunakan mata mereka untuk meniru apa yang guru lakukan. Okay, yang ketiga melatih koordinasi mata dan tangan. Okay, yang ni ada pada 2 aktiviti, iaitu mereka akan melukis dan membentuk sesuatu benda tu. Contohnya aktiviti 1, dia akan menggunakan mata dia melihat objek dan melukis. Okay, yang keempat menyemai minat murid-murid belajar dalam suasana yang selesa. Dan yang terakhir, yang kelima, meniru bentuk huruf dalam perkataan. Jadi aktiviti kedua tu boleh gantikan dengan huruf-huruf ataupun perkataan.
Contohnya di dalam video saya buat seekor siput. Jadi guru boleh ubah juga dalam bentuk perkataan, contohnya huruf A besar. Okey, seterusnya. Jadi kita masuk kepada implikasi guru berjiwa pendidik. Yang pertama, guru perlu kreatif dalam semua aspek. Guru mampu merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan tercapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Guru perlu memikirkan pelbagai cara yang menarik untuk menarik minat murid dalam pembelajaran. Seterusnya, reka cipta bahan dan pembelajaran haruslah memberi impak kepada murid dari segi aspek seperti emosi, fizikal, mental dan sebagainya. Sama seperti video yang telah saya ajukan tadi. Yang kedua, pembangunan profesionalisme, yang di mana guru sentiasa memperbaharui pengetahuan dan meningkatkan kemahiran. Guru juga harus berani menyelam pelbagai cabang ilmu bagi memperbanyakkan kaedah dan teknik pengajaran yang berkesan agar lebih menyeronokkan. Yang ketiga, kemahiran teknologi. Guru harus mahir dalam menggabungkan alat teknologi dan sumber pembelajaran bagi memaksimumkan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Guru juga perlu mempamerkan pengetahuan, kemahiran dan gaya kerja seorang profesional dalam masyarakat dan digital, termasuklah kemahiran dalam sistem TMK bagi menyokong kemajuan dan inovasi murid, yang di mana pada masa sekarang ni kita juga menggunakan sebuah TMK untuk mengajar. Jadi ini adalah bahan yang paling terdekat pada masa kini dan perkembangan semasa. Okay, yang keempat, mempunyai wawasan. Guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berfikir aras tinggi dan mampu berinovasi supaya dapat meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Yang terakhir, yang kelima, menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk murid di sekolah kerana segala gerak-geri guru akan ditiru oleh murid. Yang seperti mana yang kita tahu, guru dianggap sebagai ibu bapa angkat kepada murid-murid apabila berada di sekolah. Guru perlu mempunyai sifat kasih sayang ibu ataupun ayah kepada murid agar murid lebih selesa untuk belajar. Seterusnya kita masuk kepada aspirasi pendidikan Malaysia. Di sini ada 5 aspirasi, iaitu yang pertama, akses kepada kerajaan. Semua murid diberi hak dan peluang untuk belajar dari prasekolah hingga ke menengah atas. Hal ini menjadikan sistem pendidikan membangun secara menyeluruh. Kerajaan juga menjadikan pelbagai platform bagi murid menengah atas selepas SPM untuk melanjutkan pembelajaran mereka. Kesannya, ini akan meningkatkan peratus murid melanjutkan pembelajaran ke peringkat tertinggi. Seterusnya, kualiti pentaksiran antarabangsa. Tidak dinafikan lagi bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad dahulu. Namun begitu, pencapaian yang membanggakan ini semakin lama semakin risiko buat negara Malaysia. Hal ini kerana sistem pendidikan negara lain telah berkembang maju dan murid mereka lebih cepat untuk mengerti apa yang mereka belajar dan momentum dapat dikekalkan. Selain itu, pentaksiran di peringkat antarabangsa juga menunjukkan bahawa prestasi sistem pendidikan di Malaysia telah semakin lama semakin merudum. Hal ini terbukti bahawa terdapat 2 agensi antarabangsa, iaitu seperti Program from International Student Assessment PISA dan Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS telah menunjukkan bahawa prestasi pendidikan Malaysia semakin menurun. Namun begitu, Malaysia berhasrat berada dalam kelompok 1/3 teratas dalam pentaksiran antarabangsa. Hal ini memberikan semua murid mendapat pendidikan yang berkualiti dan lebih efektif.
Kemudian kita masuk kepada equity untuk semua murid. Equity untuk semua murid ini memastikan hak kesamarataan dalam pendidikan diberikan kepada semua murid. Hal ini merapatkan jurang sosioekonomi bandar dan luar bandar. Kerajaan memberikan peruntukan yang sama besar kepada sekolah luar bandar dan di dalam bandar. Seterusnya, memupuk perpaduan. Sistem pendidikan di Malaysia memfokuskan dalam memupuk perpaduan dari pelbagai kaum dan latar belakang. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Malaysia mempunyai 3 kelompok terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Jadi, kerajaan berusaha sedaya upaya untuk memupuk perpaduan di sekolah kerana murid menghabiskan lebih 1/4 masa seharinya berada di sekolah. Hal ini berlaku daripada interaksi antara satu sama lain yang berbeza kaum dengan perkongsian nilai murni, pengalaman dan saling menghargai antara satu sama lain. Dan yang terakhir adalah kecekapan. Sistem pendidikan Malaysia menekankan penggunaan bajet yang diperuntukkan dengan lebih cekap bagi memaksimumkan keberhasilan murid. Seperti mana yang kita tahu bahawa pada tahun 2023, Malaysia adalah sebuah negara yang melaburkan duit yang banyak dalam sistem pendidikan di Malaysia ini. Hal ini kerana kerajaan mengharapkan agar melahir lebih ramai tenaga kerja dan tenaga mahir di dalam negara agar negara dapat ditadbir oleh manusia-manusia yang berpendidikan tinggi. Jadi ini adalah rujukan yang digunakan oleh saya. Ada beberapa rujukan dan sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.